kita. Ada pun kita sembahyang belum tentu lagi, kadang-kadang kita ini tidak khusyuk dan seumpamanya. Tapi kalau kita infak, itu amalan yang paling cepat Allah Ta'ala terima. Maka infaklah harta pada jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan mereka pula kufur ingkar dengan adanya hari akhirat. Maka kalau orang itu diberi harta, dia tidak mahu menginfakkan harta pada jalan Allah, tidak mahu mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mahu mengeluarkan zakat, dia kata zakat ini tidak wajib, maka kufurlah ia. Kalau dia kata zakat ini wajib tapi tak nak bayar lagi, nak tangguh lagi, maka berdosa besarlah ia kerana tidak membayar zakat. Maka sedekah ini ada dua. Satu, sedekah yang wajib umpama zakat, membelanjakan kepada ahli keluarga. Yang kedua, sedekah yang sunat seperti menderma dan seumpamanya. Maka bila mana saja Allah memberi harta kepada kita, maka Allah menguji kita. Adakah kita membelanjakannya pada jalan Allah? Adakah kita membayar zakat ataupun tidak membayar zakat? Dan menyebut mereka, yakni yang tidak membayar zakat itu, sebagai orang musyrik dalam ayat ni. Wa wailul lil musyrikin, kecelakaan besar bagi orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Alladzina la yu'tuna zakat, yang mana mereka tidak membayar zakat, tidak mengeluarkan zakat. Maka ada mengatakan bahawa kedudukan kemukaan Allah ini macam Allah marah kepada orang musyrik, yang mana orang ini tidak mau membayar zakat. Tapi seandainya dia kata zakat tidak wajib, memang jatuh kufurlah ia, wal iyazubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muhajirin, yakni orang yang daripada Mekah pergi ke kota Madinah, ada 5 perilaku yang diuji. Ada 5 perilaku yang diuji kepada kamu dan yang akan menimpa kamu. Aku berlindung kepada Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kamu tidak mengalaminya, agar kamu tidak kena penyakit ini. 5 yang menimpa pada kamu. Apa dia? Ya, maka dikatakan tidak nampak kekejian pada satu kaum sehingga mereka menampakkannya, kecuali bermaharaja lela di kalangan mereka, penyakit yang tidak pernah terjadi pada orang-orang yang sebelum mereka. Apabila satu-satu kekejian satu kaum tadi tak nampak macam tak ada apa-apa, sehingga benda tu jadi maharaja lela. Benda tu tak molek, benda tidak molek, tapi oleh kerana maknanya tak dilihat benda tu tak molek, akhir sekali merebak ataupun bermaharaja lela, sehingga dikatakan bahawa Allah menimpakan satu azab yang tidak pernah terkena pada orang-orang yang terdahulu. Maka siapa mereka itu? Mereka yang mengurangkan kadar dan timbangan hingga mereka mengalami kesulitan dan kezaliman para penguasa selama bertahun-tahun. Apa dia? Yang pertama, dalam perniagaan orang tidak jujur dalam berniaga. Maknanya kalau bak timbangan tidak jujur dalam bak timbangan. Timbangan ada 2. Satu maknanya hak dia tengok, satu hak pelanggan tengok. Dia pun ejah. Bila dia ejah tak siapa lagi sekilo, tapi hak pelanggan tengok siapa dah sekilo. Akhirnya ambil lah, tak cukup timbangan. Sama ada tak cukup timbangan ataupun ukuran dan seumpamanya ini, maka ini merupakan satu perbuatan yang perilaku yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga-jaga, janganlah orang itu berniaga dalam keadaan menipu, sama ada timbangan ataupun ukuran ataupun apa-apa. Seperti makanan itu sudah habis tempohnya tetapi masih lagi dijual.
Kerana apa? Kerana ingin mencari keuntungan. Ataupun dikatakan bahawa seperti maknanya menipu dari segi sudut sifat-sifat barang. Katanya sifat barang begini-begini, ini barang original katanya. Padahal barang tu bukan barang original, diletakkan dengan harga yang mahal. Ini menipu di dalam perniagaan. Maka Nabi SAW pergi ke pasar. Nabi tengok ada orang letak buah, bertimbun-timbun buah, tapi Rasulullah pergi dekat. Rasulullah tengok buah tadi yang molek, nampak molek, bawah hak buruk. Dia capu hak molek dengan hak buruk. Jadi Rasulullah tahu macam mana. Rasulullah selup tangan dia dalam buah tadi. Selup, ambil buah hak buruk. Rasulullah tanya, ni kenapa ni? Dia kata kena air hujan. Dah kena air hujan, apa duk capu hak molek dengan hak buruk? Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan daripada golongan kami. Di dalam kitab fiqh ada satu bab, dia panggil babun najshi, bab najash. Najash ni penipuan. Seperti apa? Seperti penjual berpakat dengan satu orang. Satu orang ini bagaikan pembeli, tapi dia bukan pembeli, dia berpakat saja. Mari orang lain tanya, barang ini harga berapa? Maka penjual pun kata RM20. Yang kawan tu yang dah ada berpakat, dia kata, murah lah tu. Saya beli kedai sana RM22. Murah, boleh ambil, boleh ambil. Kawan ini terpedaya, beli juga. Beli juga. Maka ini dipanggil penipuan. Maka Rasulullah SAW minta berlindung agar para sahabat ini tidak ditimpa penyakit. Maka dikatakan bila berlaku penipuan, peniaga-peniaga menipu dan sebagainya, Allah timpakan kehidupan menjadi sulit. Ada setengah mengatakan barang-barang jadi naik. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin dia sebut maknanya barang-barang jadi naik. Dalam kitab ini mengatakan kehidupan mengalami kesulitan dan kezaliman penguasa selama bertahun-tahun. Akhir sekali diberi pemimpin yang menzalimi rakyat. Waliyazubillah. Baik, lalu dikatakan lagi mereka menahan dan mengeluarkan zakat. Dan yang kedua, golongan yang kedua, tidak mahu bayar zakat. Tidak mahu bayar zakat. Ataupun zakat ada tahan, duk tangguh-tangguh lagi, tidak mahu bayar zakat. Maka bila tidak mahu membayar zakat harta, apa yang Allah timpa? Allah Ta'ala timpa hujan payah turun. Dicegahnya hujan turun daripada langit. Ada juga hujan turun, tapi tidak maknanya jadi hujan tidak sebagaimana yang biasanya. Hujan jadi payah turun, dan kalau hujan turun pun tidak benar-benar menyuburkan tanaman. Lalu dikatakan kalaulah tidak ada binatang, nescaya tidak turun hujan sama sekali. Ini di antaranya apabila orang kebanyakan tidak mau membayar zakat. Bila tidak mau bayar zakat, maka Allah tahan hujan tidak turun. Katanya kalau tidak kerana ada binatang atas muka bumi, nescaya hujan tidak akan turun sama sekali. Dan yang ketiga, mereka mengingkari janji Allah dan janji Rasulnya hingga musuh-musuh mereka menguasai mereka. Sebahagian mengambil apa yang ada di tangan mereka, serta para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah hingga Allah Ta'ala memberi rasa takut di kalangan mereka. Lalu dikatakan bahawa apabila orang langgar habis sunnah-sunnah Nabi pun tak tahu, habis langgar sunnah, habis langgar, dan juga maksiat pun bertebaran. Orang yang baik dikata jahat, orang yang jahat dikata baik. Akhir sekali apa yang berlaku? Allah Ta'ala jadikan mereka ini duduk dalam kesempitan, kesusahan, didatangkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka jaga-jaga, pastikan jangan ada maksiat berleluasa, dan pastikan kita menjadi golongan yang suka kepada ketaatan. Di dalam beberapa riwayat baginda mencela sifat bakhil. Apa dia? Allah membenci orang yang kedekut, orang yang bakhil dalam hidupnya. Siapa yang sangat sayang harta dia, dia bakhil, maka hidupnya dibenci oleh Allah.
kalau kehidupan dia penuh dengan kebakhilan. Jadi dalam keadaan itu jangan sayang harta, bagilah infak harta pada jalan Allah. Nanti Allah Ta'ala akan luaskan harta. Kita sayang harta, buat apa harta jadi banyak tetapi duduk di dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi harta itu Allah Ta'ala tarik jadi miskin, ataupun Allah Ta'ala kekalkan kekayaan tetapi duduk di dalam kemukaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa Allah Ta'ala membenci orang yang kedekut dalam hidupnya. Allah membenci orang yang kedekut dalam hidupnya dan dermawan menjelang ajalnya. Bila jadi dermawan, nak dekat wafat baru dermawan, itu Allah benci juga. Sepatutnya apa? Sepatutnya masa dia sehat-sehat dahulu dia sudah dermawan, maka itulah Allah Ta'ala kasih. Kalau orang yang sudah dermawan, maka Allah membenci orang yang hidup atas muka dunia duduk dalam keadaan kedekut, walaupun dia kata kedekut masa hidup, dermawan menjelang ajalnya. Maka dua perangai yang tidak akan berkumpul pada orang mukmin. Apa dia? Yang pertama, kebakhilan, dan yang kedua, akhlak yang buruk. Orang mukmin tidak ada sifat ini, katanya Rasulullah. Orang mukmin tidak ada sifat. Yang pertama, bakhil. Tidak sewajarnya orang mukmin itu bakhil. Jadi kita kalau boleh infaklah, tolonglah orang-orang yang susah, kerana kita menolong orang yang susah akan dapat kebaikan. Ada satu kisah ini satu orang suami, dia ini nak makan. Ketika mana nak makan dengan isterinya, makanan mewah depan mata. Depan mata ni makanan banyak. Nak makan dua orang je, tapi makanan macam-macam makanan. Tengah nak makan, ada orang ketuk pintu kat luar sana. Kata suami dia, tunggu sekejap ada orang mari ni. Maka suami dia pergilah. Bila suami dia pergi, isterinya mendengar suami dia halau lelaki tadi, peminta sedekah tadi. Halau. Lepas daripada itu, lepas peminta sedekah lari, maka suami pun datang makanlah. Dia pun tanya, siapa tu? Ini orang minta sedekah ni, ganggu kita nak makan, kata dia. Lalulah makan dua orang banyak. Kalau dia bagi ke hak tu pun tak ada apa, tapi oleh kerana sifat dia begitu. Selepas daripada peristiwa itu, rezekinya semakin berkurangan. Akhirnya menjadi kepada hidup jadi miskin. Hidup pun menjadi miskin. Bila hidup menjadi miskin, lama-lama menjadi fakir. Sehingga sang suami itu tidak mampu dah nak tanggung isteri pun tidak mampu. Maka berpisahlah suami dengan isteri tadi. Isterinya berkahwin dengan satu orang lelaki. Isterinya berkahwin dengan orang lelaki yang susah kahwin. Selepas pada itu, rezeki isterinya dengan suami baru semakin bertambah. Jadi kaya. Sampai satu peringkat nak makan hidang makanan macam hak suami dulu hidang makanan. Tengah-tengah nak hidang makanan, bunyi di luar sana ada orang panggil. Suami yang baru pula. Tu dulu suami lama, ni suami baru. Kata, awak tunggu sekejap ya. Dia pun pergi kat luar sana. Bila dia pergi kat luar sana, terdengarlah isteri rupanya ada peminta sedekah datang. Suami dia datang ambil makanan, habis makanan beri kepada fakir miskin. Lepas daripada itu, dia tengok berbeza dengan hak dulu. Lalu kata suami dia, ingat tak? Pernahkah satu ketika dahulu, ketika mana kamu nak makan dengan suami kamu, ada orang fakir miskin datang. Suami baru cerita, ada orang fakir miskin datang, tapi suami kamu halau dia. Selepas daripada halau, kelihatan kehidupan jadi susah. Tapi hari ini aku nak bagi tahu pada kamu, yang datang itu adalah suamimu. Jadi peminta sedekah.
Mu tahu tak dulu yang kena halau siapa? Yang kena halau itu aku. Ya, suami dia kena halau dulu. Tapi sifat bakhil itu Allah Taala ganti. Yang kaya itu yang sifat bakhil akhirnya jadi miskin. Dan orang miskin itu Allah Taala ganti jadi kaya. Tapi dia menjadi kaya yang dermawan, pemurah. Jadi demikianlah contoh kisah menunjukkan bahawa membawa kebinasaan. Maka orang mukmin tidak ada akhlak dua ini katanya. Yang pertama bakhil. Bakhil bukan sifat orang mukmin. Bakhil ini sifat orang musyrik. Sifat orang mukmin itu dermawan. Sehingga katanya ya Imam Ahmad Ibn Hanbal, apabila kamu mengetahui Allah ganti harta kamu, limadza yabkhal, kenapa dia itu bakhil? Kamu tak perlu bakhil. Sebab apa? Allah akan ganti harta benda kamu. Apabila kamu infak fi sabilillah, maka dalam keadaan macam itu tidak ada bagi orang mukmin satu sifat bakhil. Yang kedua, akhlak yang buruk. Kerana orang mukmin yang sebenar akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman orang mukmin itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka Allah menyatakan la yadkhulu jannata bakhilun. Maka Allah telah bersumpah bahawa orang yang ada sifat bakhil tidak akan masuk dalam syurga. Ini bahaya. Ini ujian bagi orang kaya. Orang kaya jangan bakhil. Orang kaya ini dermawan ini bagus bagi semua sifat. Semua orang bagus. Orang tu orang muda dermawan bagus. Orang tua dermawan bagus. Tapi kalau duduk pada orang kaya paling bagus. Dermawan itu duduk pada orang kaya, itu paling bagus. Maka dikatakan bahawa orang yang bakhil tidak akan masuk di dalam syurga. Maka waspadalah terhadap kebakhilan. Kerana kebakhilan mengajak satu kaum hingga daripada sifat bakhil akhirnya membawa kepada menahan zakat, akhirnya membawa kepada tidak mau membayar zakat. Maka kebakhilan menyeru mereka. Kadang-kadang dengan sebab kebakhilan membawa kepada mereka memutuskan hubungan silaturahim. Sebab bakhil boleh membawa memutuskan hubungan silaturahim. Dan dengan sebab bakhil juga mendorong mereka hingga menumpahkan darah. Habis dia kerana bakhil akhir sekali membawa kepada pembunuhan. Inilah bahayanya. Maka Allah Ta'ala menciptakan kehinaan lalu mengelilinginya dengan kebakhilan dan juga cinta kepada harta. Hina ni duduk pada apa? Duduk pada apa? Sifat apa? Hina ni duduk pada sifat bakhil. Hina ini duduk kepada sifat cintakan harta benda yang melampaui batas. Kita mencintai harta tidak ada masalah. Tetapi mencintai harta melampaui batas itu amat dilarang sama sekali. Maka dalam keadaan itu, apabila Allah Ta'ala memberi sedikit daripada keluasan harta kepada kita, maka hendaklah kita membelanjakan pada jalan Allah Ta'ala. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah Ta'ala pernah ditanya tentang sifat kebakhilan ini. Lalu dia menjawab, kebakhilan adalah seseorang melihat. Kebakhilan adalah seseorang itu melihat apa yang diinfakkannya itu sebagai kerugian. Bila dia infak, dia rasa rugi, sudah ada sifat bakhil dalam hatinya. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa bakhil ini melihat apa yang diinfakkan sebagai kerugian. Satu. Dan menyifatkan juga menahan harta itu sebagai kemuliaan. Tak infak ini mulia, menahan harta sebagai kemuliaan. Baik itulah satu hari Al-Imamu Hasan Asy-Syazili, Abu Hasan Syazili, dia bersembahyang. Habis pada sembahyang, lalu dia berkata kepada satu jemaah, kamu semua ini bukan orang yang sembahyang. Orang yang baru lepas sembahyang tadi dalam masjid. Katanya Syekh Abu Hasan Syazili, kamu semuanya ini bukan orang yang sembahyang.
Wahai Imam Abu Hasan, kamu kata kami tidak sembahyang. Tidakkah kami sembahyang dengan kamu tadi? Kata Imam Abu Hasan Syazili, tidakkah kamu mendengar firman Allah? Wa idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua illa al-musallin. Apabila diberi kebaikan dia tahan, apabila ditimpa kesusahan dia keluh kesah, kecuali orang sembahyang sahaja. Apa maksudnya apabila diberi kebaikan dia tahan? Yakni apabila diberi kebaikan harta, Allah beri harta dia tahan, tambah bagi, tambah buat keluar. Dia tidak mahu buat keluar. Dan apabila ditimpa kesusahan dia keluh kesah. Maknanya untung tu ada, hanya tak banyak. Untung lagi susah hati dah. Infak baru sikit, Allah 1000 infak kurang dah 1000, susah hati. Susah hati. Jadi itu mengatakan bahawa kalau begitu orang yang tidak mau infak ataupun dalam keadaan dia bakhil, dibimbangi nanti dia tidak termasuk di kalangan orang yang sembahyang. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan sifat dermawan kepada kita. Maka kita kena ambil contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang datang kepadanya kecuali Rasulullah akan memberi sekadar yang Rasulullah mampu. Tidak ada. Marilah pagi miskin, tidak pernah pagi miskin balik tangan kosong. Balik tangan kosong. Jadi kalau boleh begitu kita, biarlah dia mari. Tetapi nak bagi tahu, tengok kalau kita tahu dah dia nak buat maksiat, barulah kita tak boleh bagi. Tapi kalau kita tidak tahu, infaklah. Kalau kita rasa was-was, ya ke tak ni, ya ke tak. Ada satu orang datang, dia bagi tahu, dia kata kita dah dapat surat daripada mufti ni, mufti negeri ni, tapi bukan negeri Terengganu. Surat mufti negeri lain. Dia pun tunjuk, kita kenal negeri ni mufti nama lain. Ada nama lain. Kadang-kadang ada juga penipuan. Kalau penipuan, maka tidak boleh kita beri. Kenapa? Kalau kita beri, kita dikira menolong dia dalam melakukan maksiat. Maknanya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita boleh bagi. Kalau dia tipu, kita dapat pahala. Bahagian kita, dia akan berdosa. Lalu dikatakan bahawa kata Imam Hasan Basri, kebakhilan ini adalah melihat apa yang diinfak itu rasa sebagai kerugian dan menahan harta itu sebagai kemuliaan. Asal kepada kebakhilan itu adalah cintakan kepada harta. Maka kenapa orang itu duduk dalam bakhil? Ada beberapa sebab. Yang pertama, terlalu cinta harta. Yang membawa kepada bakhil, terlalu cinta harta. Yang kedua, angan-angan panjang. Apa maksud angan-angan panjang? Yakni lupa kematian. Sebab tu dia mau infak. Yang ketiga, takutkan kepada miskin. Kan aku infakkan jadi miskin. Tengok contoh Nabi SAW. Ada satu ketika orang memberi Nabi harta yang begitu banyak. Ada kata harta ghanimah, wallahu alam, harta banyak, antaranya kambing penuh padang ragut. Datang satu kaum, datang jadi satu ketua kaum datang. Rasulullah bagi pada sahabat-sahabat yang beriman, dia tak beriman minta juga dengan Nabi. Dia minta juga, ya Muhammad. Kalau sahabat dia kata ya Rasulullah, dia tak beriman. Dia kata ya Muhammad, aku tengok mu pakat bagi ke sahabat-sahabatmu, ada tak benda-benda yang bagi kat aku? Dia minta juga, padahal dia tak beriman. Lalu Rasulullah tunjuk pada dia, mu tengok kat di sana tu. Dia pun tengok, apa yang ada? Kambing penuh dekat padang ragut. Berapa ratus ekor dah tahu, penuh padang ragut. Kamu tengoklah di sana, tengok apa yang ada di sana. Kambing dekat padang ragut. Kata Rasulullah, ambil kemu belaka. Rasulullah beri semua sekali. Terkejut dia. Dia tak sangka sebab dia tak beriman. Dia tak sangka, dia tahu Rasulullah ni pemurah, tapi tak sangka lah apa beri belaka. Maka dalam keadaan macam itu, dia ambil semua. Habis dia elok kambing ni, pergi balik ke kampung dia. Sahabat tengok pelik, Rasulullah beri belaka. Sedangkan sahabat Nabi tak beri macam dia.
Dia pula tak beriman. Tapi tengok Rasulullah ini orang bijak. Rasulullah bagi belaka. Dia ini ketua kaum, kita panggil ketua kampung lah. Dia pun balik. Bila dia balik, dia khabar pada kaum, ya qaumi aslimu, wahai kaum aku, mari kita pakat masuk Islam belaka. Kenapa? Kerana saya telah berjumpa dengan satu orang, kalau dia pergi dia tak takut miskin pun. Katanya itu. Maka dibagi seorang masuk, ya mama dapat kambing. Lalu ajak masuk Islam. Ramai-ramai masuk Islam. Ramai-ramai masuk Islam. Tapi sahabat dia kata ke Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, pok-pok ni masuk Islam kerana boleh kambing seekor seorang. Mereka ini masuk Islam kerana harta, katanya sahabat. Rasulullah kata, ya, mereka masuk Islam kerana harta, kerana mereka belum lagi kenal Islam betul-betul. Tetapi nanti kamu tengok, kalau dia kenal Islam betul-betul, dia akan habiskan harta untuk Islam. Katanya Rasulullah, akhirnya ternyata benar kaum ini. Setelah berapa lama mereka menjadi kaum yang dermawan berkat kata-kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antaranya takut kepada miskin, itu yang jadi bakhil. Dan termasuk juga cintakan kepada anak atau ahli keluarga. Akhir sekali harta ni tak nak keluar, duk belanja kepada ahli keluarga sampai tidak mahu membantu orang lain. Maka jangan jadi orang yang bakhil, jadilah orang yang dermawan. Orang yang bakhil dia dekat dengan neraka. Orang yang dermawan dekat dengan Allah. Baik, dekat dengan syurga. Dalam hadis disebutkan bahawa anak itu penyebab lemah hati dan juga kebakhilan. Anak juga boleh buat kebakhilan, ataupun keluarga boleh membawa bakhil. Maka di antara manusia ada yang tidak suka bayar zakat hartanya. Ada yang tidak suka bayar zakat kerana menganggap bahawa zakat itu tidak wajar keluar kerana usaha pendidik peluhnya. Ini salah. Sedangkan zakat itu membersihkan hatinya, membersihkan akan hartanya. Dan ada pula tidak berbuat baik kepada dirinya dan keluarganya. Bahkan begitu juga pada dirinya. Kita nak nafkah, kita kena nafkah juga diri kita. Jangan sampai kita tidak nafkah diri kita dan juga keluarga. Maka demikianlah dikatakan bahawa kena buat baik juga kepada ahli keluarga. Sebab itu dalam kita belanja harta, mana afdal? Kita belanja orang luar dengan ahli keluarga? Ahli keluarga dulu afdal. Mengikut ulama, boleh tengok dalam kitab Fiqh Haji pun ada, dalam bab nafkah dia kata, mu nak belanja harta, yang pertama diri kamu. Jangan diri kita pun siapa nak makan pun kita taat, itu tak bagus. Kemudian siapa lepas diri kita? Lalu dia kata isteri kita, kemudian anak belum balik, kemudian ibu kita. Ibu, bapa, anak yang sudah balik maknanya. Maka selepas ahli keluarga kita, barulah kita membelanjakan kepada orang luar selepas mencukupi kepada ahli keluarga kita. Dan kelazatan dan kesenangan hanya pada pandangan terhadap hartanya yang banyak. Ada yang menyatakan bahawa kesenangan kita duduk pada harta yang banyak dan keberadaannya dalam genggamannya, padahal ia tahu bahawa ia akan mati. Sebenarnya kesenangan bukan duduk di situ. Kesenangan itu duduk dalam ketenangan dalam melakukan ibadat. Maknanya. Tapi ada juga kalau orang harta banyak, tak tenang nak ibadat, nak pergi masjid pun tak boleh. Jadi tidak senang juga. Kesenangan itu duduk kepada seseorang itu boleh beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan kesenangan itu duduk pada harta yang banyak. Tetapi kalau duduk pada harta yang banyak dan boleh pula beribadat, itu lagi baik. Maka di dalam Al-Hukm Al-Mansurah disebutkan dalam satu kitab, disebutkan, ingatkanlah orang yang bakhil itu bahawa harta mereka akan habis ataupun berpindah.
Ingatkan kepada orang bakhil, harta kamu akan habis atau harta kamu akan berpindah. Apa maksud berpindah? Boleh kepada ahli waris. Simpan, sayang, boleh pada ahli waris. Tak boleh pada dia. Ada orang cerita wallahu alam benar tidak benar. Datang orang pergi rumah minta pada dia duit untuk nak bina masjid. Demam. Maknanya siapa demam dia, tapi tak apalah, nak bagi ditangguh, tak bayar, tak keluar sampai ke mati. Sampai ke mati. Kalau dia guna pada masjid, maknanya orang ibadat, maka pahala tidak putus-putus. Maka saya ada satu ketika saya kuliah di negeri Perak sana, satu ketika kuliah subuh. Lepas kuliah subuh, saya berkuliah di satu masjid lama. Masjid kayu lama, tapi depan tu ada masjid batu yang besar. Dan mungkin kuliah saya terakhir akan berpindah ke masjid baru. Maka saya semayanglah. Lepas semayang, saya tak tahu kuliah umum. Kuliah subuh itu kalau tak silap saya cakap bab infak. Cakap bab infak. Kemudian orang pun ajak makan pagi, dia kata, Ustaz tahu tak? Yang sembahyang subuh sebelah ustaz itu dia guna duit dia seorang buat masjid. Buat masjid juta, 2 juta ke 3 juta, dia seorang aja. Dia seorang saja dia guna. Habiskan dengan tanah buat masjid. Dia nak ni duit dia untuk buat masjid. Orang biasa saja. Pakai baju Melayu, kain pelaka, lipas Jepun gitu je. Maknanya. Tapi Masya Allah, infak harta pada jalan Allah yang begitu hebat. Ini nak bagi tahu, kadang-kadang dikatakan bahawa kalau orang itu nampak, dia tak akan sayang hartanya. Kerana apa? Yang dia belanjakan itu akan memberi kebaikan kepada diri dia. Baik, Al-Imam Abu Hanifah berkata, saya tidak melihat keadilan pada orang yang bakhil. Orang yang bakhil ini tidak adil, katanya Imam Abu Hanifah. Kerana kebakilan menyebabkan dia menyelidik segala sesuatu dengan mendalam. Oleh kerana bakhil, dia selidik. Nak beri ke orang pun, maknanya payah. Lantas ia mengambil harta melebihi haknya kerana takut tertipu. Barang siapa yang keadaannya seperti ini, tidak layak dipercaya untuk memikul amanah. Bahaya. Maknanya sifat bakhil ini, kita kata Imam Abu Hanifah, tidak membawa kepada sifat adil. Tidak adil. Nanti apa yang berlaku kalau nak beri pada orang, dia selidik sungguh-sungguh ti. Maknanya akhir sekali membawa kepada dia mengambil hak orang lain. Nabi Yahya alaihi salam bertemu dengan iblis. Lalu ia bertanya, "Hai iblis, siapa orang yang paling kamu suka? Siapakah orang yang paling kamu benci?" Katanya iblis jawab, "Yang paling aku suka adalah orang mukmin yang bakhil," kata iblis. Orang mukmin yang bakhil itulah orang yang aku suka, dan yang paling aku benci adalah orang fasik yang dermawan. Bayangkanlah, orang fasik dermawan itu pun dibenci oleh iblis. Itu belum lagi orang betul-betul beriman yang dermawan. Maka jadilah orang yang dermawan. Kerana apa? Boleh tak kita nak semayang 1000 rakaat sehari? Tak boleh, tak mampu. Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sehari. Anak pada Saidina Husin. Sabit Al-Badani sembahyang 800 rakaat satu hari. Imam Ahmad Ibn Hanbal sibuk-sibuk dengan ilmu, belajar pun 400 rakaat satu hari. Tapi orang kaya boleh dapat macam tu. Macam mana orang kaya boleh dapat macam tu? Dia bina masjid, orang duduk dalam berapa rakaat, maknanya 100 orang sembahyang, setiap rakaat orang itu semua dapat pahala ke dia. Dia bayar bil air masjid, dia dapat pahala. Dia bantu madrasah sehingga madrasah baca Quran di dalamnya, dia dapat pahala. Maknanya ini kelebihan. Sehingga saya pernah cerita dahulu kisah bagaimana satu orang hamba Allah, dia bagi tanah dia buat tahfiz, akhirnya dia wafat, meninggal dunia. Lalulah ketika meninggal dunia, terlihat jenazahnya tersenyum, sembahyang jenazah macam sembahyang Jumaat.
Padahal dia bukan orang yang terkenal, tapi masa main jenazah ramai. Orang tanya amalan apa, tak tahu amalan apa, tapi yang tahunya rumah dia tu jadi tahfiz Quran. Kalau rumah dia jadi tahfiz Quran, orang baca Quran setiap hari, walaupun dia sudah wafat, pahala tak habis-habis sampai ke dia. Sebab itu kalau orang betul-betul nampak, dia akan habiskan harta untuk agama dan dia akan dapat pahala yang tidak habis-habis. Ilmu yang terma'ubi waladin salihun yadu'ulah. Kenapa demikian? Kerana orang bakil telah memuaskan aku dengan kebakilan. Orang fasik yang dermawan, aku khawatir Allah Ta'ala memandang kedermawannya lalu menerimanya dan menolongnya. Selanjutnya Iblis berkata, kalau bukan kerana-Mu Nabi Yahya, saya tidak akan aku beritahu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.